Ya live. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sama-sama lagi kat dalam kita sama-sama lagi kat dalam page Royal Q Robo Crypto Trader. Hari ni kita ada Syahril Fazbi, saya lah. Dan juga aku Mustafa. Alamak, aku punya line breaking up aku. Oh, ke aku tengah makan apa benda tu. Okey. Sekejap, kita nak share link kita kejap. Kita nak share link kita dekat kawan-kawan yang ada sekarang. Kita dah live sekarang. Okey. Kita share link kita kejap. Alright. Okey. Sambil-sambil tu kau. Okay, kita you have a tak dengar apa I cakap Oh my god. Okay, kau kena sambung pakai headphone ke atau something like that. Kau kena sambung pakai headphone or something. Okay. Hari ni adalah kita nak buat pengenalan. Okay, cool. And then you are really breaking up bro. Mutekan mic dia. Mute mic lah. Okay, kepada yang menonton, kita ada 2 orang yang menonton sekarang. Kita tunggu kejap, minta maaf. Kita yang penting sekarang ni minta tolong korang share dulu page ni, share dulu link ni supaya ramai yang lagi boleh dengar dan ramai yang boleh ambil manfaat daripada session live kita pada petang ni. Okay, ada orang pula call. Alright, so sama-sama kita dapat manfaat petang ni. Okay, sambil tu aku setiap kali kita nak live dia ada masalah sikit. Sebab dia punya handphone, atau bukan dia punya handphone dia okey sebab handphone dia register dengan Roy Q dan Roy Q tengah berjalan, tapi dia punya laptop actually because of PKP ni laptop dia charger dia rosak, so dia tak sempat nak pergi beli charger tu. Kalau korang ada charger MacBook Air kan, kalau korang ada charger MacBook Air, minta tolong korang boleh, kalau nak jual minta tolong kita boleh jual dekat aku kan, sebab aku memang tengah mencari, sebab dia nak buat live, each time dia nak buat live saja dia ada masalah sebab dia gunakan handphone saja untuk buat live. Okay, alright. Pada petang ni korang, sementara kita tunggu aku untuk selesaikan masalah teknikal dia. Okay, aku pakai spek ni bukan apa, sebab aku pakai spek ni sebab ada lampu depan aku ni ada lampu, so macam terang benderang, so aku pakai je lah spek ni kan. So hari ni kita nak share pasal pengenalan mengenai Royal Q dan juga kita nak bagi tips sembang-sembang petang. Kita nak bagi tips apa yang berlaku kat dalam dunia cryptocurrency at the moment. Okay, so kepada yang menonton, sila tu Jeko. Jeko, apa khabar Jeko? Kau nak masuk live aku tak Jeko? Masuk live aku. Aku hantar link kat kau Alright. Okay, pada siapa yang nak masuk live saya nak jemput sekarang, yang especially kepada grup-grup saya dekat Kadok Clan Royal Q. Okay, dekat Kadok Clan Royal Q tu, siapa yang nak masuk live saya boleh masuk. Okay, saya persilakan, nak tanya soalan pun boleh tanya soalan. Alright, aku bagi link sekarang dekat dalam grup. Korang tengoklah kat dalam grup tu, korang boleh join aku and then apa yang aku boleh ajar, aku ajar. Okay, alright. Jeko, kalau kau ada, kau free, marilah join aku punya live petang ni kan, sebab aku dia ada masalah sikit Jeko. Right. Okay, so sementara kita tunggu aku dah muncul balik, kita masukkan aku pula. Okay, kita tengok.
Ko, boleh dengar? Hai. Boleh dengar? Oh, ada Kadok jugalah petang ni. Kita masukkan now. Kadok. Betul. Kadok. Boleh dengar, Kadok boleh pakai dengar. baju lah. Alah, relax. Laki tak pakai baju standard Aduh. Okey. Kita tunggu, minta tolong share dulu sementara tu bagi ramai-ramai. Bagi ramai-ramai boleh join session petang ni. So that kita boleh buat sekali arung untuk ajar orang macam mana nak join Royal Q dan juga start menjana pendapatan melalui Royal Q. Kan? Betul tak? Kadok. Betul. Aku tengah geram dekat grup Telegram dia. Kenapa? Ada orang Okey, hijack okey. kita punya budak Serius? Alamak, selamba dia hijack. Kita dapat kesan kita dah ban dia daripada Telegram group tu. Oh, okey. Alright. Sekejap. Aku nak jemput Jeko lah. Jeko tu masuk lah. Jeko, kita boleh sembang-sembang petang-petang ni. Kita nak ajar orang ni, Jeko. Kongsi-kongsi ilmu pasal Royal Q ni. Dia komen je lebih. Aku senyap je. Oh, cik aku itulah. Siapa ada MacBook Air punya charger, minta tolong. Kalau ada MacBook Air punya charger, boleh tolong jualkan dekat tolong jualkan dekat aku. Aku kena try marketplace. Marketplace dekat Facebook tu ada banyak aku. Facebook banyak orang jual Okey. Petang ni kita nak buat registration. Okey, hari ni sebab kita dapat slide baru daripada Roy Q. So kita nak share slide baru tu. Macam aku rasa macam best je kan slide baru tu kan. So aku share jap slide baru ni. Sambil-sambil tu korang continue lah sembang. Okey. Kau share dulu. Aku apa khabar? Kita sedang menunggu view supaya ramai yang masuk supaya kita boleh start, tak ada orang yang ketinggalan. Kesian aku, tak ada line. Itulah, kesian aku tahu. Aku tak dapat tengok berapa orang yang ni. Okey, berapa orang dalam ni live sekarang ni tak tahu Tak ramai, baru 6 orang. 6 orang. Alright. Okay, baru 6 orang. Jadi kita nak ajar mereka cara nak daftar ke ataupun nak pengenalan pasal Royal Q? Kita nak buat pengenalan dulu pasal Royal Q. Lepas pengenalan baru kita buat cara nak daftar. Baik. Biar pengenalan aku buat lah. Nanti kau dengan cara nak daftar Okay. Cara kita mulakan sekarang. Boleh. Siap. Baik, tanpa melengahkan masa, aku pakai baju dululah. Buruk sangat rupa Panas hari ni. Panas Kau kat Sibu ke? Apa dia? Kat Sibu Aku masih kat Sibu. Okey. So selamat datang kepada sesi pengenalan kepada Royal Q. Baik, apa itu Royal Q kepada mereka? Kita gonna make this very short and simple. Royal Q adalah robot yang kita gunakan, adalah aplikasi di mana kita menggunakan aplikasi ini bagi membantu kita menjalankan trading kita dekat Binance. Apa itu Binance? Binance adalah exchanger, kalau tak nombor 1, nombor 2 dunia bagi mereka yang nak buat transaction ataupun trading dalam dunia kripto ini. Simple je. Kalau korang tak tahu pasal Binance, korang kena Google. So basically kat mana orang beli coin-coin apa semua ni ada macam-macam. Ada Luno, ada Binance, ada Hubei apa semua. So kita pakai Binance. Alright, kita pakai Binance. Nak beli kripto pakai Binance. Tetapi adakah anda memerlukan Royal Q untuk beli coin ni? Tak. Anda boleh pakai je Binance tu. Isu dia kau, aku, kita semua ni tak pandai. So tak payah nak pening-pening. Kalau nak pandai tu ambil masa. Nak pandai ni, nak belajar ni. Kelas aku ni saja tak cukup untuk ajar korang nak jadi pandai. So dalam dunia ini ada satu apps nama dia Royal Q. Royal Q ini berfungsi untuk menggantikan kita jual dan beli. Okay. So
Kita hanya perlu decide aja nak beli coin apa, selebihnya kita biarkan saja robot tu uruskan. Simple saja. That is a very simple explanation apakah itu Royal Q dan juga Binance. Okay. Kalau korang nak tahu detail pasal benda tu, korang kena Google. Okay? Tapi kalau korang tanya aku, kalau aku nak mengenalkan apa yang kita nak buat, itulah dia, Royal Q. Jadi, berapakah bayaran kalau kita menggunakan khidmat robot ini? Pengaktifan dia adalah sebanyak $100 setahun. Kenapa $100 setahun? Aku tak tahu. Mereka yang buat apps ni, mereka yang charge macam tu. Macam korang pakai korang punya bil telefon, kenapa harga bil telefon tu RM78, RM88, RM99 apa semua? Telco yang buat sama juga macam apps ni, itulah charge yang dia kenakan. $100 ni bersamaan dengan apa? $100 ni bersamaan dengan RM420 lebih kurang macam tu. So kalau kita pecahkan beza kripto dengan bursa saham. Kripto ni dia 24 jam. 24 jam seminggu bersamaan dengan 360 hari. Kalau macam bursa saham, dia hanya 8 jam sehari. Isnin sampai Jumaat saja tak silap aku. Ke Isnin sampai Sabtu, aku tak ingat. So, yang ini korang bayar RM420 ataupun $100 ini tadi. Korang pecahkan kepada 365 hari bersamaan dengan RM1 sehari lah dia punya yuran. Alright? So, nak tak nak kita kena cari profit kita, kena untung lebih daripada RM1 sehari. Barulah kita kata untung. Alright? Bagaimana nak buat RM1 sehari tu? So, apa yang anda perlu lakukan ialah dekat dalam description pada live ini ada link untuk Royal Q, ada link untuk Binance. Jangan pandai-pandai pergi download link Royal Q yang ada dekat dalam Play Store sebab ada yang tipu punya. Ada yang copycat punya. So, apa yang korang kena buat? Klik registration untuk daftar link Royal Q anda melalui link yang diberikan. Lepas dah sign up, lepas dah sign up, baru anda pergi dekat bawah tu, dia akan tulis Play Store ataupun Apple Store. Pilihlah korang pakai Play Store atau Apple Store, dia akan bawa ke dalam Play Store kepada apps yang sebenar. Baru korang download, barulah korang login dari situ. Untuk orang yang baru nak start, tak perlu pun bayar $100. Download dulu apps tu, pakai link yang kita bagi, sign up pakai link yang kita bagi, register, explore dulu apps tu. Dalam apps tersebut, dia ada video-video supaya korang boleh belajar. So, tak payah nak pergi kursus-kursus mahal-mahal apa semua, tak payah. Apps ni dah menyediakan kursus untuk anda, bagaimana anda nak bermula, bagaimana anda nak start menjalankan perniagaan kripto ini tadi. Okay, ada soalan ni. Yang $100 tu sekali dengan kita punya trade atau untuk aktif saja? Untuk aktif sahaja. $100 tu untuk aktif sahaja. Bermaksud cara dia, nanti kita akan belajar cara dia. Maksud dia, kau dah daftar Royal Q, kau dah daftar Maruda, tolong jawab. Kau dah daftar Royal Q, kau dah daftar Binance. Lepas tu kau kena bindkan apps ni. Okay? Ada link dekat description bagaimana nak bindkan apps ni. Bila kau dah bind apps ni, kau kena masukkan duit ke dalam Binance. Masukkan lebih lah daripada $100. Sebab apa? Balance yang kau masukkan tu akan digunakan untuk pelaburan. $100 ni tadi, kau kena pindahkan ke dalam Binance. In fact, kau tak boleh pindahkan $100. Kau kena pindahkan lebih daripada $100. Which is $120 kalau kau tanya aku. Sebab apa? Sebab cara yang pengaktifan adalah pengaktifan. Royal Q ni tadi, dia akan makan 20% dari setiap profit yang kita buat terhadap koin-koin yang kita suruh dia jaga. Setiap kali ada untung, dia makan 20%. Dari mana dia tolak 20% tu? Itulah dia kelebihan Royal Q ni. Sebab Royal Q ni tak boleh ambil pun duit korang dekat dalam Binance. Betul. Royal Q ni, dia tak boleh ambil pun duit korang dalam Binance. Dia hanya boleh baca, dia hanya boleh trade. Kalau ada untung, 100% masuk balik dalam Binance. So, kat mana dia nak makan 20% tu? Itu namanya tadi, saya suruh masukkan $120 ke dalam Royal Q. $100 untuk pengaktifan. Balance tu digunakan sebagai top up. Top up ni maksudnya kalau macam kau beli reload card apa semua kan. Bila dah nak habis, kau top up lagi. Bila nak habis, kau top up lagi. Itu kelebihan dia. So, dia tak akan makan keuntungan itu, tapi dia akan tolak daripada nilai top up tadi. So, eventually, $100 itu hanyalah yuran macam kau beli kereta, tapi kau tetap kena isi minyak.
Kau tetap kena isi minyak, habis minyak kau pergi top up lagi. Habis minyak kau pergi top up lagi. Setiap kali ada profit, 20% tu dia akan tolak daripada duit top up korang tadi. Alright. So itu je sebenarnya. Itu je. Itu je. Itu aje. Tak payah nak fikir panjang. Korang tak pandai trading, aku tak pandai trading. Tapi boleh tak kita buat, kita nak start business ni? Boleh. Sebab korang tak perlu nak bayar beribu-ribu belajar bagaimana nak trading. Tak payah. Zaman ini tak payah dah. Download aja apps itu secara percuma dengan link yang kita bagi. Dalam tu ada video. Okay? Mungkin Syaril boleh share interface Royal Q ni. Boleh. Mari kita lihat interface Royal Q ni. Alamak. Dia call. Sekejap Tak apa. Okey, kita share. Okey. Bila korang dah install apps ni, inilah rupa parasnya. Okey, rupa paras dia macam ni. So basically, bila saya kata tadi lepas korang dah install Binance, bila kau install Binance ni dia ada complicated sikit permulaan. Sebab biasalah kita nak letak duit dekat apps tersebut, betul tak? So orang ni dia akan minta kau punya IC, dia akan minta kau punya IC depan belakang, ataupun kalau kau tak nak pakai gambar IC kau, dia akan minta kau punya lesen. Tak nak pakai lesen kau kena bagi pasport. Kalau tak nak bagi semua ni, jangan pakai Binance, jangan buat kripto. Tak ada cara lain. Itu yang dia minta. Itu syarat dia. Okey, itu syarat dia. Itu satu. Lepas tu, dia nak kau ambil gambar kau. Sama tak muka kau dekat IC kau? Sama tak muka kau dengan lesen kau? Lepas tu, bukan gambar saja. Dia nak kau goyang-goyang. Goyang-goyang. Goyang kepala, goyang-goyang-goyang. Lepas tu, dia akan ambil masa untuk verify. Dia bukan terus verify. Dia akan check betul-betul. Okey, dia tak nak ada unsur-unsur penipuan dalam proses pendaftaran ini. Okey, itu satu. Yang kedua, lepas itu, korang kena bindkan apps Binance itu dengan apps Royal Q ni. Okey, dalam link kita ada video bagaimana nak bindkan. Nanti mungkin Syaril akan tunjuk cara dia. Alright, itu satu. Yang kedua, patah balik. Sekejap. Kalau korang nak belajar, waktu kita cakap korang boleh download apps ni secara percuma, korang nak belajar, nampak tak kat situ ada quantitative cost. Tekan quantitative cost. Tekan. Dalam video ini adalah video yang paling mudah bagaimana nak menggunakan apps Royal Q ini. Kita pun menolong, kita ada WhatsApp group kita untuk ajar korang bagaimana. Tetapi sementara korang yelah nak tunggu modal, ada yang dah daftar nak tunggu modal, janganlah nak tunggu ada modal baru nak belajar. Inilah masa dia nak belajar. Tak perlu pergi kursus juta-juta, ribu-ribu. Tak payah nak bazir. Baiklah kursus korang bayar ribu-ribu tu, korang gunakan sebagai pelaburan. Bagaimana nak bind pun dia ada bagi tahu kat sini. Okay. Alright, patah balik. Pergi dekat user guide. User guide. Ini cara nak pakai dia apa semua bla 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 lah. Korang kena faham certain perkataan, jargon yang digunakan dalam trading. Dekat sini korang belajar. Okay, patah balik. Alright. So, bagaimana nak beli coin? Kau ada duit lebih tak nak beli coin ni? Ada. Okey, ada $10. Adalah tu, boleh. Alright. Ada $10. Modal dia serendah $10. Yuran tadi $100. Okey, kalau lah kau tak ada 1,000 tak apalah, tak ada 1,000 tak apa. Pastikan kau ada $100 campur 20 duit minyak, campur 10 nak beli coin. So $130. Kalau tak ada $130, janganlah. Jangan main permainan ini. Siapa juga nak call aku ni? Iba, jawab. Alright. Berapa modal kau nak ada kat Binance tu pulang? So sebagai contoh, Syaril dia ada $10 je. $10 ni boleh tak dia nak start belajar trading? Boleh. Okay. So cara dia semudah ini. Tekan korang pergi dekat quantitative, tengok berapa duit yang, sebab kita dah bind. Bila dah bind, dia dah boleh baca kau punya account. So kau akan nampak berapa balance kau dekat apps tu. Tak payah nak tengok graf guys. Tak payah nak tengok graf. Pening. Nak tengok graf ni pening. Kalau nak tengok graf, pergi Binance. Tapi dekat sini, kalau korang macam dapat mimpi kan. Kan selalu orang dapat nombor ekor, dia dapat mimpi, betul tak? Dia dapat mimpi. So apa dia buat? Oh, hari ni aku kena beli Bitcoin lah. Ataupun dalam WhatsApp group kita cakap, guys, jangan lupa
Dapatkan Bitcoin hari ni. Aku ada $10. Okay, aku nak beli Bitcoin. Okay, pergi search currency name. Okay. Tekan Bitcoin. BTC, sorry, Okay. BTC. Oh, kau dah beli Bitcoin Dah beli? Dah beli, okay. Apa yang tengah on sekarang Apa yang tengah on sekarang? 1 inch. Okay, kita tengok mana yang agak hijau-hijau sikit. 1 inch. Banyak. Okay, kelebihan Royal Q, dia pilih dalam dunia ni ada 2,000 lebih coin tau. Ada macam-macam coin yang akan tumbuh, yang akan ni. Okay. 1 inch ni tengah cantik ni, tengah on tu. Okay. Benda ni kita tak boleh nak jamin mana satu yang akan untung cepat, mana satu yang akan untung lambat. Okay, kita tak boleh nak jamin, tapi semuanya akan untung So kelebihan Royal Q, dia akan pilih the top 50 less than 60 lah. The top 50 coin saja. Maksudnya bukanlah coin-coin yang sengapak. Orang Sarawak cakap coin-coin yang macam-macam ada kat dunia tu. Hanya coin-coin yang penting saja. Alright. So, semudah mana nak beli, tekan coin yang korang nak beli. Tapi kita ada dalam WhatsApp group, kita ada list coin yang halal, yang haram kan. So, kita pilih coin yang halal. Betul. Okay. Lepas kau dah masukkan kau punya coin yang kau nak beli ni, kau pilih, kau tekan track setting. Okay. Kalau kau nak adjust. Tak nak adjust, sebab dia ada default setting. Tapi untuk cakap yang benda senang, kau tak payah kacau pun. Kau terus pergi dekat confirm. Tekan dia je start. Confirm. Itu je. Itu saja. Macam mana kita nak tahu kita dah beli coin tu? Pergi balik dekat. Nanti kita cakap pasal beza cycle dengan one shot. Pergi balik dekat home. So dekat home ni dia akan tunjukkan daripada 50 lebih coin tu, dia akan tunjukkan korang coin yang korang ada. Itu je guys. Senang gila. Untung dia jual. Kalau macam merah ni tak untung kan? Dia tak jual. Dia tunggu harga untung aja, dia jual. Okey. Kalau kita nak cerita berapa keuntungan apa semua, korang akan tak cukup masa kita ni, tak cukup. Itu kita kena masuk ke dalam kursus ataupun korang boleh tengok video-video kadut sebelum ini. Okey. Tetapi nak cerita pasal betapa mudahnya nak beli coin. Inilah dia. Tak payah nak masukkan berapa sen, 3.88545, tak payah dah. Dia minimum order dekat sini $10. Kalau nak lebih suka hati, itu kursus seterusnya. Baik. Apa beza? Ada soalan. Fatu Naim tanya soalan tu. Tolong pin kan. Fatu Naim. Apa beza cycle dengan one shot tu apa Okey, pergi balik dekat pergi pilih satu coin tadi. 1 inch. Tutup soalan dia, aku nak jawab. Okey. Pergi dekat 1 inch tadi. Mana 1 inch tadi? Dia tak beli lagi ya? Dia tak beli lagi. Alright. Oh, dah beli dah. Dah beli Tak apa. Dah nampak dah ni. Dah nampak tadi tu. Tekan 1 inch. Alright. So, apa yang korang nampak dekat sini adalah dekat tepi sebelah perkataan 1 inch tu ada perkataan one shot. Apa maksud one shot? Lepas dia dah jual, dia tak akan beli lagi. Itu je maksud dia. One shot. Kau memang main tikam je ni. Maksudnya, aku dapat tahu Bitcoin akan naik hari ni. So, aku akan letakkan semua duit yang aku ada dekat dalam coin ini. Supaya lepas ni, aku hanya letak one shot supaya lepas ni aku boleh beli coin lain. Aku letaklah $1,000 dekat situ. Itulah maksudnya one shot. Betul. Tapi, kalau kau jenis yang macam tak ada masa nak handle one shot ni, maksudnya kita beli robot ni sebenarnya tujuan dia adalah untuk memudahkan kerja kita. Of course lah one shot tadi pun mudah, kita tak payah nak pantau, dia automatic jual, lepas tu dia tak payah beli. Tapi ada satu lagi kelebihan dia iaitu cycle. Kau tekan dekat one shot bawah tu. Tekan, nak tukar dia punya mode tu, tekan cycle. Okey, sekarang cycle. Apa maksudnya cycle? Cycle bermaksud lepas dia jual, dia beli balik. Dia beli balik. Itu je maksud dia. Lepas dia jual, dia beli balik. Sampailah Abang Jamil mampus. Sebab apa? Arahan yang kau berikan kepada robot ni, cycle. Jual, beli, jual, beli. Coin yang sama je. One shot maksudnya kau tak nak dah coin tu. Kau nak habiskan dah coin tu. Lepas tu kau nak pakai duit tu, kau nak keluarkan. Itulah dia.
Duit kita dekat Binance tu akan digunakan oleh robot ini berdasarkan arahan kita. Kadang-kadang aku dah ada 1000 coin dekat 1 inch ni, aku nak pakai, bulan ni aku nak pakai 1000 ni nak pergi holiday. So apa aku buat? Aku letak one shot, 1000 tu aku keluarkan. Bila kau dah letak one shot, dia dah jual, dia akan tinggalkan kat dalam Binance. Tapi janganlah hari ni kau nak pakai, hari ni kau nak letak one shot. Kalau kau nak tahu kau nak pakai lagi 2-3 hari, sekarang kau set benda tu jadi one shot. So, malam ni dia dah jual, kau dah pasti ada duit dalam tangan. Sebab market ni kita tak tahu bila mana dia dekat atas, bila mana dia dekat bawah. Menjawab soalan tak Fatul Naim berkaitan dengan one shot ataupun beza cycle itu? Macam biasa ada orang hijack kita punya ni komen Selalu hari ni tak ada. Ada. Itu saja guys. Itu saja yang korang perlu tahu pasal Royal Q ni. Dia tolong kita. Yuran dia $100. Simple. Betul. Untuk trade bergantung modal kita, betul. Kalau tak ada modal macam mana kau nak trade? Kalau kau nak melabur dekat ASB pun dia suruh kau buat loan sebagai modal. Faham tak? Daripada kita habiskan duit dekat ASB tak dapat balik dividen nak bayar kita punya setahun punya installment tu, tak payahlah. Baik kau invest dekat sini. Cuba. Tak payah invest semua duit kau. Modal kita ni serendah $100, tambahlah duit minyak $20, lagi $10. Tak payah $20 pun. Setakat kau invest $10 tu, keuntungan kalau RM1 tu baru 20% aja dia potong. Apa haram dengan halal? Tunjukkan koin halal dan haram dalam WhatsApp group kita bagi. Sekejap. Dalam WhatsApp group kita bagi. Aku ada simpan ni, kejap. Ni. Okey. 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 Apa halal atau haram? So kita dapat list ini daripada HTTP Islamic Crypto. TME Islamic Crypto. Alihkan halal haram Fabian Bian ni tulis. So ada sesetengah coin itu kita pecah kepada 3. Bukan kita pecahkan, mereka pecahkan. Walau bagaimanapun benda ni belum lagi di verified oleh Mufti Malaysia. Okey, ataupun mana-mana mufti. So ada coin, kalau kita baca sejarah coin tersebut, tujuan dia berbeza-beza. Ada coin untuk buat unsur riba, ada coin memang cut clean apa semua. Ada coin yang macam kalau kau beli tak salah pun. Yang hijau tu maksudnya halal, yang merah tu haram, yang kuning tu syubahah, tengah-tengah. Kalau kau tanya aku, tak payah nak beli syubahah ni. Habis cerita. Tapi tak semua coin, tak semua pun coin ini, tak semua coin ini ada dalam Royal Q pun. Sebab Royal Q ni dia hanya pilih top 50 coin aja yang boleh menguntungkan dia. Yelah, kalau benda tu tak menguntungkan dia, buat apa dia nak masukkan? Sebab dia nak makan komisen dia. Alright? So itu saja. Itu saja yang korang perlu tahu. Tak payah nak pening-pening pun, tak payah. Apa saja yang korang nak tahu selepas itu, lepas korang install apps, baru korang boleh belajar. Alright? So, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan lagi, saya serahkan kepada Syaril untuk run through dengan korang cara nak mendaftar. Along the way, korang akan belajar sendiri pasal apa kelebihan dia, kekurangan dia. Okay? Kalau siapa yang betul-betul pandai buat trading, tak payah pakai Royal Q. Tipu aku cakap korang ni dah pandai. Apa korang nak pakai Royal Q? Tipu aku cakap kalau korang perlukan. Tak. Kalau betul-betul dah pandai trading, tak payah. Tak payah buang duit $100 kau tu. Siapa call ni, ya Allah. Kejap guys. Cara layan dulu. Okey, kepada yang nak mendaftar tu, korang sini senang je nak mendaftar tu. Dekat description dekat belah bawah tu, description kat bawah tu ada, kita dah sediakan cara nak daftar Royal Q, dan kita dah sediakan macam mana nak daftar Binance, and then kita ada step by step macam mana kita nak register, bind, buat API binding, semua kita dah sediakan. Actually Kadok dah buatkan video untuk macam mana step by step korang nak buat nak mendaftar Royal Q dan start menggunakan Royal Q dan start trade Royal Q. Okay, kat description kat bawah tu semua dah ada. Dan lepas tu yang paling penting sekali, kalau kata korang dah mendaftar dan belum activate lagi, masuk dalam kita punya Telegram group, and then kita akan bantu macam mana korang untuk activatekan Royal Q tu. Bagaimana korang nak belajar, nak set up tu,
kita sembang kat sini takkan sama kalau berjumpa. Memang payah. Sebab tu kita sediakan Betul. video. Kita sediakan video. Tetapi saya percaya korang ada persoalan. Inilah kita nak tolong jawabkan persoalan anda. Ya. Kalau ada persoalan, kita tolong jawabkan. Apa yang korang nak tahu pasal Royal Q, kita jawabkan. Betul. So yang pada yang nonton sekarang ni ada 13 orang ni. Kalau kata korang belum daftar lagi, kalau pada yang belum daftar lagi, korang boleh daftar kat bawah dan sambil-sambil kita ada Kadok pun ada hari ni. Kita plan sebenarnya dengan aku. Tapi aku ada technical problem, nasib baik Kadok masuk and then kita boleh tolong korang macam mana nak mendaftar dan yang paling penting start activate korang punya robot dan juga korang boleh masuk dalam grup WhatsApp kita. Yang special pasal grup Kadok ni. Kan? Yang special pasal grup Kadok ni kita ada WhatsApp group yang Okay. sangat aktif. Kejap, Fatul Naim tanya. Good question Fatul Naim. Pin komen dia. Di mana kita nak tengok profit yang kita dapat? Okey, Aku tunggu je soalan ni sebenarnya. Aku saja tak nak bagi tahu. Aku nak interact dengan korang. Okay. Okey. Apa tu? Share Tunjuk screen kau punya phone. Sekejap Okey, kat mana Tutup dia punya soalan aku nak tunjuk. So basically dalam apps tu, kat mana nak tengok, kau pergi dekat home, lepas tu pergi dekat revenue. Nama pun revenue. Apa maksud revenue? Keuntungan. $11 di situ. $11 daripada semalam lah. Ni masih lagi berjalan hari ni Masih lagi $11 ni berjalan. Ini adalah pendapatan tak termasuk modal tau. Ini langsung tak termasuk modal, pendapatan saja. Okay, turun bawah kita tengok. Syaril dia start berapa hari bulan? 5 hari bulan 6. 5 hari bulan 6. 5 hari bulan 6. Okay, dengan minimal modal dia memang ciput. Kalau korang tengok tadi, tak banyak pun duit dia tadi. Naik atas. Dah 21 hari bulan. Maksudnya dalam less than 1 month, dia dah dapat RM181. Nampak tak kat situ? Itulah total pendapatan dia, tak termasuk modal. Kalau ikutkan aku sebenarnya sengaja aku masukkan $100 saja sebab yalah kita ramai orang sebab aku nak buat sampel actually yang untuk account phone ni. Basically aku nak buat sampel yang kita nak buktikan dulu dengan $100 dengan $100 kau ni tak termasuk pengaktifan kan? Tak termasuk pengaktifan. Ini $100 ni hanya untuk trade saja. Okey, modal untuk trade hanya $100 saja. So $100 kita dah dapat dalam kalau kata tengok accumulative income macam ni nak dekat RM200, RM181 ataupun $43 dalam masa 2 minggu. Hari ni genap 2 minggu aku join. Okay, genap 2 minggu aku join. So basically dalam masa modal $100, okay, yang dah dapat ataupun revenue yang dah dapat, profit yang dah dapat daripada sini dah menjangkau 43 USDT, maknanya $43. Okay, dalam masa 2 minggu. Korang bayangkan kalau kata korang tengok returns dia macam mana. Kalau kita kira returns, kalau kata orang yang biasa main crypto ni mesti nak tengok returns ataupun yang buat investment ni mesti nak tengok returns dia. Okay, returns dalam masa 2 minggu memodalkan $100 untuk trade bermodalkan $100 untuk trade, returns dia senang je, $100. Sekarang ni kita dah collect $43 daripada trade. Maknanya berapa persen tu? Korang sendiri fikir berapa persen? Maknanya dalam 43% kita dah dapat untuk trade sahaja. Kan? 43% dalam masa 2 minggu. Okey tak okey? Kalau aku tak tahu macam mana kan. Mana ada investment yang kat luar ni? Mana? Cubalah cari investment yang kat luar ni yang ada bagi 43% dalam masa returns 43% return dalam masa 2 minggu. Kalau cari ada, jumpa aku. Itu satu. Yang kedua, ada tak investment pelaburan yang kata modal kau hanyalah $100? Tak ada. Dia mesti cakap bang $1,000 bang. $1,000 itu paling cikai. Betul. Kat sini korang boleh try dengan $100 seminggu 2, puas hati baru upgrade. Tak puas hati, belajar sikit-sikit. Ini bukan skim cepat kaya.
Ini bukan Betul. skim cepat kaya. Kau tengok dia dapat pun 0.1, 2, 4. Tak kaya pun. Tak. Tapi dia konsisten ada extra income dekat situ. Betul. Dia bergantung pada performance sebenarnya. Macam tengok 18 bulan 6. Terus lompat 21 bulan 6. Maknanya berapa hari aku tak ada income kat situ. Tapi maknanya aku ada tak rugi berlaku. lagi. Tapi aku tak rugi lagi. Kan? Betul tak? So basically aku tak rugi because duit aku masih ada, modal pokok aku masih ada dalam $100 tu masih ada lagi kat dalam Binance. Kan? So kita dah beli coin je. Cuma and then ada hari yang tidak ada income. Tapi tengok dia dia melompat daripada 18 hari bulan ya cuma dapat 15 sen US dollar. 21 hari bulan which is hari ni terus melompat $11. Siapa nak bagi? Hari ni je dah 11% returns. Kan? Hari ni saja. So bila accumulate dalam katalah dalam masa kita jumlahkan dalam masa 2 minggu, jumlahkan dalam 2 minggu 43%. Investment kau return 43%. Not bad. Aku nak jawab soalan Fabian Bian. Pergi tengok yang latest tu. Tak high risk. Okay. High risk atau tidak? Satu perkara yang pasti pasal Royal Q, kau tak boleh trade benda yang kau tak ada. Maksudnya kau tak boleh hutang. Dia akan tengok berapa duit kau dalam Binance, nilai itu saja yang kau boleh gunakan. Okay? Kalau kau ada modal besar, besarlah kau punya pendapatan. Kalaulah market drop, modal kau tu masih ada kat situ, cuma kau tak boleh nak jual je lagi. Sebab apa? Market tu drop. Dia bukannya, ini beza forex. Kalau kau main yang apa nama benda tu, future ke apa aku tak ingat. Kalau market drop, dengan duit-duit kau sekali drop. Tetapi kalau crypto, kalau market tu drop, modal kau masih dekat situ, tunggu crypto tu naik aja lagi. Benda ini normal. Dalam dunia crypto, dalam dunia trading tak kisah share, saham ke apa ke, up and down is there. Cuma kelebihan crypto macam kau beli emas. Nama dia aset digital Macam kau beli emas, kau beli satu emas tu, mungkin hari ni kau beli harga dia RM100, mungkin esok harga dia RM90. Bila lah nak naik asyik 90, turun 80, 70, tapi kau still ada. Kalau kau beli tu sekilo emas kau ada. Tapi kalau forex, kalau duit tu jatuhlah dia. Sebab apa? Apa beza dia? Sebab forex kau beli kertas. Kertas. Kripto bukan kertas digital asset. Betul. Tak faham maksud digital asset, tak percaya pasal digital asset, tak payah join kripto. Betul. Jangan. Kalau tak faham fungsi kripto, jangan. Kita tak paksa orang nak buat benda ni, tapi kita educate saja orang pasal benda ini. Alright? Betul. Alright, ada soalan lagi? Okay, boleh hantar Bagus, komen. Fabian ni bagus, dia banyak bertanya, aku suka. Yang lain-lain tu kenapa tak tanya? Nanti tanya dalam grup, aku pun tak ada nak jawab. Betul. Banyaknya yang kita dah hantar link dekat dalam grup ni. Hari ni ni peluang nak tanya Kadok. Kalau nak tanya Kadok, just straight away tanya Kadok dengan aku pun boleh tanya kat aku pun boleh. Apa yang aku tahu aku jawab. Aku tak boleh share screen, tapi aku boleh tunjuk berapa pendapatan aku kalau korang boleh nampak . Okey, jap. Aku tunjukkan kau Kadok. Tak ni hari ni. Hari ni Clear tak? Yang aku punya, yang screen aku. Clear tak tu? Clear. Itu dia. Okay. Saya start berapa hari bulan? Saya start 22 hari bulan 5. Lepas tu, kalau perasan dekat situ, tiba-tiba daripada 20, 23, 24, 25, 26, 27. Kejap. Sorry, salah. Okay, salah. Saya start 17 hari bulan 5. Nampak tak? 17, 18, tiba-tiba jadi 22. Sebab aku pun macam Syaril, aku start kecil. Kau ingat aku suka nak invest besar-besar dekat satu-satu tempat. Aku start kecil. Tapi bila kecil ni tadi, kadang-kadang market drop, dia hold tu lama. Bila dia hold tu lama, yelah kita pakai modal yang kita ada lah. Aku ada je modal, aku je tak nak masuk. Tapi aku dah tengok benda ni macam mana jalan. Aku tengok dalam WhatsApp group orang lain tunjuk je pendapatan dia. Aku pump lah besar. Semenjak itu, hari-hari tanpa gagal Hari-hari tanpa gagal. Pendapatan. Ini aku punya pendapatan. Betul. Kita tengok pendapatan kita punya leader. Tak boleh. Jangan.
kita Jangan, tunjuk jangan, kita je. Kita Kita tunjuk tunjuk kita kita je. Ha. Kalau kita tunjuk orang lain nanti orang cakap itu tipu. Tak apa. Yang ini kadut Betul, je. betul. Ha. Tak apa, aku tunjuk bini aku punya. Mana phone bini aku ni? Bini aku punya pun aku jaga. Bini kau dekat rumah kau kat. Oh, kau bawa phone dia lah. Tak. Aku bawa extra phone. Ah, ini bini aku punya. Ah. Nampak kat situ. Hari ni pun dapat dalam RM2-3. Siapa nak bagi dia RM2-3? Aku pun tak ada duit nak bagi dia banyak-banyak duit. Hari ni kau dapat apa? Hari ni aku dah dapat dalam $28 rasanya. Biar kita tengok. Okey. Itu nampak tak yang atas sekali tu. Hari ni $28. Siapa nak bagi $28? Betul. Sebab ada sebelum ni ada soalan-soalan dia cakap kenapa modal dia $100 and then ada orang lain modal dia $1,000, lepas tu income dia lebih kurang sama je. Nah, okay, kita biar aku jawab jawab soalan dia. Nah. Okay. First thing first, $100 dia beli berapa coin? Dia beli satu. First, Kadok ada $50,000. $50,000 tak masuk akal. $500. Apa dia buat? Dia beli semua coin. Tapi coin dia saja naik, yang lain tu semua tak naik. So, sebab tu pendapatan sama. Sebab apa coin yang dia naik, coin Kadok pun naik. Tapi yang the rest tu tak naik. Sebab tu pendapatan sama. Itu maksud dia. Betul. Kau beli Bitcoin, aku beli Bitcoin. Aku ada 10,000 ataupun 500. Aku beli semua coin. Yang lain merah. Yang satu tu je yang biru. So, dekat mana coin yang anda pilih pun menentukan kat mana pendapatan anda. Tapi, kalaulah dia beli Bitcoin pakai $10, Kadok beli Bitcoin saja dia tak beli lain, tapi dia meletak $500. Agak-agak siapa lagi banyak pendapatan? Syaril boleh jawab tak? Macam mana? Kau beli Bitcoin, Bitcoin $10. Aku beli Bitcoin $500. Persentage kenaikan kita sama. Siapa lagi untung? Of course engkau lagi untung. Itulah maksud dia. Kenapa jadi macam tu? Kenapa modal Kadok besar, tapi modal Kadok besar dia pergi beli semua coin. Semua coin tak naik. Yang naiknya sama je macam Syaril. $10, $10. Yes, betul. Itu je. Kena Itu faham saja. dekat situ lah. Dia tengok dia bergantung kepada performance sebenarnya coin siapa yang kita ambil, and then juga bergantung kepada entry kita. Kalau entry kita tu kita beli masa tengah Bitcoin tengah mahal, and then lepas tu kawan kita yang modal dia $100 tu dia beli Bitcoin, entry dia masa Bitcoin tengah murah. Bila ada kenaikan, of course lah dia yang murah tu dia sebab dia beli tengah murah, and then bila dia naik mestilah dia lagi untung. Kan? Sebab Kadok dia beli harga Bitcoin tengah mahal. Kan? Dia beza Sama dia juga. pada performance tu. Syaril masuk semalam, harga tu tengah tinggi. Kadok masuk hari ni, harga tu tengah rendah. Kenapa Kadok lebih untung? Kenapa Kadok lebih untung? Bergantung kat mana kau beli coin. Kita akan beli coin pada masa yang berbeza-beza. So tak ada nak cakap benda tu. Alright. Betul. Aku Mustafa cakap, Kadok, ada apa aku? Kadok, dia kata. Aku technical lah. 2-3 kali kita try buat live, lepas tu dia tak boleh. Suruh dia pakai phone dia, suruh dia masuk live pakai phone. Dia masuk live pakai phone. Betul. Kadok, aku masuk je live pakai phone. Actually kita buat live ni ingat. Kita buat live ni kita cakap kat orang kita tak sembang dengan aku. Kita santai je, Aku pun dia start kecil. Betul. Aku pun start kecil. Okay. Aku cerita macam mana aku. Sebab aku tahu aku ada masa aku daftar aku tu. Aku cakap apa? I cakap Kadok punya trade lagi untung. Yelah sebab betul. dekat mana berapa kita letak, cubalah kalau macam Syaril dia pakai $100, Kadok pakai $500, Syaril beli Bitcoin tu $10, Kadok pun beli Bitcoin $10, lagi $400 lebih tu dia letak dekat coin yang salah. Sebagai contoh, bukan salah, kita tak tahu coin tu nak naik ke turun. Kalau kita tahu aku dah kaya raya. Sharing trading ni kita tak tahu mana satu. Cuma kelebihan kripto, macam mana sekalipun kalau kau tak nak jual, dia takkan jual. Dan kelebihan Royal Q, selagi tak ada untung, dia tak makan 20%.
Betul. Dia Aku bukan charge 20% tu setiap transaction, tak. Dia charge 20% atas profit semata-mata. Aku cerita pasal aku punya. Since aku ingatkan Silakan. aku nak share apa aku nak suruh aku share hari ni pasal macam mana dia join Roy Q. Kan? So aku Tu dia actually jawab. Pin. itulah dia jawab. Dia kata I start dengan USD 25 sahaja. Dan betul. Aku actually itulah cerita dia sebenarnya. Kan? Aku start trading USD 25 sebab dia apa tau? Dia macam mana dia join Roy Q? Aku jumpa dia, aku cakap aku terus ajak dia masuk live. Aku nak introduce dia Roy Q, aku terus masuk dia ajak live. Aku ada free tak hari ni? Masuk live Okay, lepas tu dia kata free, masuk. Masuk aku explain kat dia pasal Roy Q ni masa live. Lepas aku explain Roy Q masa live, dia get excited. Lepas tu malam tu juga aku online dengan dia sampai pukul 4 pagi, registerkan dia, fahamkan dia apa itu Roy Q, registerkan dia Roy Q. Dan juga lepas tu kenapa dia call aku malam tu? Sebab dia teringat yang dia ada Bitcoin ataupun dia ada Ethereum, Bitcoin dan Ethereum yang dia simpan daripada 2012 tak silap aku. Kan? And dia masa tu dia beli Bitcoin ataupun dia beli Bitcoin dan Ethereum pada tahun 2012, harga dia RM10 sahaja. Kan? Lepas tu benda apa Bitcoin dan Ethereum tu dia simpan dan dia buat bodoh. Dia tak tahu apa benda pasal, dia dah lupa pasal apa Bitcoin dan Ethereum yang dia ada tu. Kemudian sebabkan Roy Q ni dia jumpa balik dia punya password untuk wallet dia ke Bitcoin dan juga ke Ethereum tu. And then dia cakap dengan aku, Syaril, aku ada tiba-tiba aku ada cukup untuk activate robot. Kan? So dia kumpul-kumpulkan Bitcoin dia dengan Ethereum tu, and then dia activate Roy Q. And then ada balance dalam $25 untuk dia buat trade. So and then aku suruh dia trade, aku cakap okay, kita trade satu coin ni. Satu coin sahaja. And dia trade satu coin sahaja. Itulah cerita dia macam mana dia nak macam mana dia dah join Roy Q. Tapi Lepas yang tu, point dia tu actually the good point yang cerita dia sebenarnya point dia 2012 dia beli Bitcoin dan juga dia beli Ethereum pada harga $10. Pada harga RM10 sahaja. Kan? Dan dia lupa, tiba-tiba dia jumpa aku dan dia teringat kita cerita pasal Roy Q, dah teringat. Oh, okey, aku ada Ethereum dan juga Bitcoin. Oh, anak aku ada kat belakang. Itulah cerita dia, kan? Betul tak aku? kau tengok dekat situ, now I dah ada 50 USD. Okay. Dalam dunia kripto ni dia ada dua kategori manusia. Betul. Satu, orang yang beli coin, simpan 10 tahun akan datang baru dia tengok balik berapa dia punya harga. Itu satu. Yang kedua, Betul. orang yang sepanjang proses naik dan turunnya coin tersebut, naik dan turun tersebut ada transaction. Bila ada transaction maksudnya, bila harga jatuh dia beli, harga tinggi sikit dia jual, harga jatuh sikit dia beli, harga tinggi sikit dia jual. Kau boleh pergi dekat point A dengan cara kau beli dan kau sorok, ataupun kau boleh pergi cara yang kedua, kau beli dan kau trade, kau beli, kau trade, kau beli, kau trade. Nilai dia akan sama. Cuma beza dia satu je. Kau boleh tambah anytime. Kau boleh keluarkan duit kau anytime. Kau boleh bukan beli sekadar satu coin. Royal Q ni kau bukan boleh sekadar beli satu coin. Dan proses trading tersebut kau tak payah nak pening kepala. Kau stick aku nak beli Bitcoin je. Okay? Aku beli Bitcoin ni pada $100. Let's it. Biarlah dia main. Up and down. Kau tengok hari-hari dapat berapa? Oh, tak untung lagi. Aku check balik esok. Oh, tak untung lagi. Aku check. Oh, hari ni ada untung. Along the way, kau akan dapat nilai yang sama. Betul. Cuma mungkin dalam along the way tu, dia akan makan setiap 20% coin tersebut. Cumanya pada masa yang sama, kau aware yang macam, aku pandai buat trading . Tu confession aku.
confession aku beli RM10 je. Then last week bila buka wallet, harga kripto naik, dalam wallet ada $150. Dan dengan modal itu, dan dengan modal RM10 sahaja, kira aku punya case ni special, dia modal dia RM10 sahaja dan dia activate Royal Q. Mana nak dapat? Itulah beauty, itulah orang kata apa, cantiknya cryptocurrency ni. Berapa lama kau buat benda tu? Berapa lama kau tersorok benda ni? Berapa lama kau sorok kau punya kau simpan kau punya crypto dekat dalam crypto wallet tu? Okay, dan juga aku nak share sebenarnya cryptocurrency ni, kalau kau tak tahu, inilah rahsia orang kaya sebenarnya. Rahsia orang-orang kaya kat dalam Malaysia ni dan juga satu dunia ni. Kat dunia ni tiba-tiba wujud orang yang tiba-tiba kaya mengejut. Itulah dia. Betul. Sebab apa? Dan ramai juga orang-orang milioner semua kat luar tu, kan? Diorang simpan duit diorang dalam bentuk kripto. Sebab diorang tahu itu adalah investment yang paling bagus sekali, because kripto ni harga dia akan tetap naik sebab dia adalah orang kata apa, the future of our currency. Orang kata apa, pada masa depan nanti itulah the future of our currency. Kita akan start gunakan kripto. Dekat negara El Salvador dah pakai dah kripto, kan? Kalau kau tengok dekat negara El Salvador dah start dah. ATM machine dah boleh pakai, dah boleh keluarkan kripto dah. Maknanya kau boleh dalam account bank korang ada kripto, tetapi bila dia keluarkan duit tu, dia keluarkan duit tu, maknanya dia keluarkan duit melalui wallet kripto korang, tapi dia pakailah fiat money untuk bayar ke apa. Tapi duit tu, saving tu datang dari mana? Dia convert antara fiat money dengan kripto tu, dia keluarkan ATM, as simple as that. Masuk duit. Benda ni possible. Betul. Kan? Dan juga kalau aku nak share lah, aku nak share. Dulu masa aku tak silap aku dalam 5-6 tahun lepas, korang perasan tak? Dekat mana-mana gerai jual burger tepi jalan pun ada tulis Bitcoin accepted here. Bitcoin accepted here. Betul? Okay, ni ada satu cerita. Cerita dia, ada satu pakcik ni, kan, dia jual, tak silap aku dia jual rojak ke dia jual mi rebus macam tu lah. Kan, dia jual rojak, dia jual mi rebus. Dan dia masuklah, dia kata Bitcoin accepted here tu, dia masuklah benda tu, dia start guna kripto, dia start accept orang boleh pakai Bitcoin. Pada masa tu dia terima Bitcoin untuk bayar mi rebus dia. Okay, mi rebus berapa ringgit? Paling kuat pun lah RM5, paling kuat pun lah RM7 lah, RM7 dia bayar. So pada masa tu ada orang tu bayar pakcik menjual mi rebus ni, dia bayar RM7 nilai dalam bentuk kripto. Okay, dan pakcik tu dia tak buat apa-apa pun dengan kripto dia. Dia tak buat apa-apa pun dengan Bitcoin dia. Dia simpan je Bitcoin dia tu, dia tak buat apa-apa sebab yang set up tu anak dia. Kan? Yang set up tu anak dia. Kan? Lepas tu bila dia dan tahun lepas pada masa Bitcoin tengah RM250,000, kan? Anak dia dan pakcik tu teringat, oh aku ada Bitcoin punya wallet lah, kan, yang aku dulu terima Bitcoin ni. Orang kaya baru lah tiba-tiba. Masya Allah. Itulah cerita kripto sebenarnya. Tengok, kan, pakcik jual mi rebus tu, and daripada dia terima orang bayar pakai kripto, pakai Bitcoin, jual mi rebus je. Kan? Ini cerita benar. Benda ni berlaku. Kan? Seronok aku tengok. Seronok aku baca pasal benda tu, kan. Okey. Aku cakap 4 tahun lepas. 4 tahun 4 tahun lepas. 4 tahun lepas RM10 bersamaan dengan lebih kurang $2 lah. $2 dia dapat pulangan 4 tahun lepas dalam $150. Not bad. Betul. Kan? Dan semalam aku ada cerita lah. Aku sign up kawan aku, nama dia Manggis. Kalau pernah dengar nama Manggis, dia ni pelukis. Dia ni lukis untuk majalah Ujang, majalah Apa dan semua tu, kan. So dia pun sama.
dia pun sama. Orang nak join orang pun cakap pasal kripto, so 2 tahun lepas dia pun join kripto. So dia simpan lah Bitcoin dia. Bitcoin dia pada masa dia simpan Bitcoin dia, dia simpan RM250 sahaja. Kan, RM250 2 tahun lepas. Okay, semalam aku sign up dia, aku sign up dia, aku cakap dengan dia, sembang dengan dia. Lepas tu dia cakap, aku ada kripto, aku beli Bitcoin dekat Luno. Aku simpan kat Luno dah 2 tahun, aku tak buat apa-apa pasal aku punya Bitcoin dekat Luno. Lepas tu sebab aku tak tahu macam mana nak guna. Lepas tu aku cakap, ada password lagi tak? Okey, ada password. Aku pun aku suruh dia buka dia punya Luno. Teka daripada RM250 sahaja, kan? Daripada RM250, hari ni dia punya value dia dah ada dekat 1,000 lebih. Apa? Terus dia tak ada buat apa, dia ambil je duit daripada Luno tu, aku transferkan daripada Bitcoin dia daripada Luno tu, transfer pergi ke Binance, aku activatekan dia punya Royal Q, dan aku cakap, aku setkan untuk dia, aku set upkan untuk dia, aku cakap, okay bang, abang just pegang je kan, ingatlah password ni, dan juga pegang je handphone ni, Lupakanlah Luno. Lupakanlah Luno, biarlah Royal Q ni buat duit atas, buat duit menggandakan duit dia daripada biar je kat Luno tu pun kita tambah lagi. Dan lupakan terus dia punya wallet. Dia ikutlah cakap aku. Dan alhamdulillah hari ni pagi tadi dia message aku, dia cakap, Syaril, jom kita pergi beli Lamborghini. Oh. Sebab apa? Sebab bukan saja dia melawak lah, dia suka melawak kan. Dia cakap, Syaril jom kita pergi Lamborghini. Dia cakap tak cukup lagi $3 dia cakap. So banyak cerita pasal kripto ni sebenarnya kan. Okay. Kalau siapa ada masalah, kalau korang nak masuk live ni, aku rasa kau boleh letak live kau ni kat dalam ni supaya orang boleh klik, mungkin dia nak tanya direct, dia nak bercakap dengan kau. So kau proceed dengan mereka bagaimana nak daftar. Okay. Betul. Aku nak pergi buat live aku nak review makanan kejap. Alright, boleh. Adios. Salam. Terima kasih kepada Kadok. Alright Kadok, terima kasih. Welcome to Kadok Clan Crypto. Kadok Crypto Clan. Ciao. Alright. Okay, kepada siapa yang nak masuk dalam ni, aku akan bagi link dekat bawah ni, so that kita sementara aku tak ada ni, kita boleh sembang-sembang. Okay, aku bagi link kat bawah. Boleh masuk dalam live saya sekarang dan kita sembang-sembang pasal kripto ni. Okay, sementara plan dia sebab sekarang ni aku cuma boleh jawab soalan, jawab komen je kat situ. Okay, aku buka live. Okay, tengok dekat komen, ada link yang aku bagi, link StreamYard tu, boleh masuk dalam aku punya live ni. Kita sembang-sembang petang. Aku rasa aku ada tak lama, dalam 20 minit macam tu. Okay, kita boleh just jawab soalan-soalan yang korang ada. So sementara kita petang ni kita sembang-sembang santai-santai je kan. Sembang santai-santai je, dan sementara aku nak jawabkan soalan-soalan korang. Actually aku ada banyak sebenarnya cerita pasal kripto. Itulah salah satu cerita yang aku cerita pasal Abang Manggis. Okay, kalau kenal dengar Abang Manggis yang kartunis tu, okay, Abang Manggis kartunis pun dah bersama-sama dengan kita join cryptocurrency kan. Kenapa abang pakai spek hitam? Kenapa aku pakai spek hitam? Saja je pakai spek hitam sebab ada lampu terang kat depan ni. So aku aku ni lah kan, aku pakailah spek hitam ni sebab kalau tidak silau. Okay. Alright. Apa lagi? Syaril dah join lama. Join Royal Q. Okay, aku dah join Royal Q tu. Macam aku cakap tadi, alright, aku join Royal Q. Okay, aku tunjuk kan, bila aku start join Royal Q. Aku bagi tahu terus terang je kan. Okay, aku tunjuk bila aku join. Okay, korang tengok. Pergi kat revenue and korang boleh tahu bila aku join. Nampak tak? 5 hari bulan 6. 5 hari bulan 6 aku start join kat Royal Q. Macam mana aku join Royal Q?
Sebabkan live kadok lah. Kan? Sebabkan live kadok, aku join Royal Q. Dan sekarang ni kita dah masuk dalam tim kadok. Aku dah masuk dalam tim kadok. Aku, Abang Manggis, semua dah masuk dalam tim kadok. Kita sekarang dalam tim kadok tu yang aku suka sebab ada ramai yang kita sama-sama buat jana income melalui Royal Q. Okay. Dan kita orang bukan sifu Kita orang bukan sifu kripto, bukan. Kita orang bukan sifu trader, bukan. Kan? So tapi ada trader yang full time trader, okay, ada yang full time trader yang menggunakan juga dengan Royal Q ni yang ada bersama-sama dengan kita dekat dalam tim kadok tu sendiri. Aku nak jemput dia datang nak sembang-sembang dengan dia tapi dia kat luar sekarang. So aku tak sebab aku nak point of view daripada pro trader, kan? Pro trader macam mana dia, apakah benefit dia guna Royal Q ni. Sebagai pro trader pun pakai Royal Q. Apatah lagi kita orang biasa yang tak reti trading ataupun tak biasa buat trading ni sebelum ni, kan. Sebab macam akulah, orang yang macam aku ni memang yang mana pernah buat trading sebelum ni, mana je. Actually not the pro trader langsung. Aku cuma tahu pasal cryptocurrency ni sejak tahun 2012 lagi. Itu saja. Aku mendalami, orang kata bukan dalami lah, aku just tahu pasal cryptocurrency ni sejak daripada 2012. Tahulah adalah knowledge sikit pasal crypto, kan? Ada knowledge sikit pasal crypto. Dan aku memang sebelum Royal Q aku pernah pakai Luno. Aku mula dengan Luno. Aku mula dengan market exchange dia Luno. Lepas dah market exchange Luno, sebabkan Luno, dan lepas Luno, dan aku pergi ke Binance. Bila pergi ke Binance, aku guna Binance dulu sebelum aku guna Royal Q. Dan aku simpan. Apa yang aku buat sebelum ni, aku ada saving, ada duit lebih, aku campak je kat dalam Binance aku. Itu je aku buat sebelum ni. Aku tak pernah buat trading. Aku anggap Binance aku sebelum ni hanya untuk aku punya saving. Aku letak saving, daripada aku letak dekat bank, interest dia yang aku nampak lah, yang aku perasan, daripada aku letak kat bank, interest dia agak slow setahun, okay. So aku letak je lah kat Binance aku punya saving aku tu. So sebab apa? Sebab aku suka, then aku letak dekat coin-coin yang potential lah. Aku beli Bitcoin, aku beli Ethereum, aku suka coin Shiba Inu, so aku letaklah Shiba Inu aku letak coin dekat Shiba Inu sikit. Yang aku suka lagi satu coin, nama coin tu Polkadot. Aku suka Polkadot, aku letak duit, aku beli Polkadot dan aku biarkan aja dekat Binance. Dan lama-lama setelah 2 tahun aku pakai Binance, lama-lama duit aku nampak value dia makin lama makin naik. Value dia lama-lama makin naik. Tapi Shiba Inu masa tu tak ada lagi. 2 tahun lepas Shiba Inu masih baru Shiba Inu masa tu tak ada lagi. Tapi aku letak je, simpan je dekat Binance. Aku campak duit aku semua letak dekat Binance. And then lepas tu 5 bulan 6. Okay, 5 bulan 6 kita tengok. Mana tadi? Betul lah, 5 bulan 6 aku jumpa Royal Q ni melalui Kadok punya live. Kadok punya live dia sembang-sembang pasal Royal Q ni. Dan sekarang ni aku just trade lah. Baru aku belajar trade, macam mana nak trade menggunakan Royal Q ni. Kan? Itu sebenarnya cerita dia. Okay, ada soalan lagi? Okay. Bro, nak tanya rate macam mana? Rate apa Rate apa? Kalau nak tanya rate tu, rate apa? Aku nak jawab soalan kau pun aku agak-agak macam mana nak jawab soalan kau? Nak tanya rate apa? Okay, ada 2 rate. Rate apa Kalau kau boleh komen lagi sekali, kau just bagi tahu aku rate apa yang kau nak tanya sebenarnya. Okay? Alright. Apa? Tak ada siapa ke nak masuk aku punya live ni? Alamak, masuk kita share-share je. Aku ni bukannya siapa-siapa, biasa-biasa je. Macam Kadok ke, orang-orang sama. Kadok lain lah, Kadok dia level lain. Okay.
So kalau korang nak tanya, kalau korang nak join RoyalQ ataupun nak start menggunakan RoyalQ, okey, yang baru menonton tu, okey, RoyalQ ni apa? RoyalQ ni jangan fikir RoyalQ ni adalah skim cepat kaya, bukan. RoyalQ ni adalah satu alat yang alat ni kita gunakan tools untuk trade sahaja. Dia menyenangkan kita untuk trade. It's actually a robot, dan juga aku berani cakap benda ni. Robot ni, RoyalQ ni adalah anti rugi. Dia kau takkan buat kau rugi punya. Tak akan buat kau rugi, kecuali kalau kau sendiri yang nak rugikan diri kau sendiri. Ada, okay, itu sahaja. Itu yang aku nak cakap. Kan? Dia cuma adalah alat untuk kau bantu kau trade dan menyenangkan kau trade. Kalau kau trade secara manual, siapa yang trader tu dia tahu lah kau nak kena sediakan duit, kau nak kena kaji graf tu, kau nak kena kaji graf ni, kau nak belajar sentimen tu, sentimen ni, and macam-macam sentimen yang ada akan keluar. Kau kena belajar, okey, macam contoh, kau kena tengok tweet Tesla, kau kena tengok tweet Elon Musk, kau kena tengok. Tu semua kau kena buat, dan sebab kau nak melaburkan, and then juga dia very complicated lah macam nak trade tu kan. Nak tengok belajar graf tu, graf ni, and so RoyalQ ni sebenarnya dia membantu. Senang banyak gila guna RoyalQ ni untuk kau trade. And macam Kadok cakap tadi, ada dua jenis orang yang menggunakan RoyalQ ni. Satu, dia memang guna RoyalQ untuk trade, dia basically dia trade hari-hari, dia pilih coin hari-hari, dia kaji coin hari-hari, dan juga as simple as just beli coin macam kita tunjuk tadi, kan? Senang je nak beli coin. Dan lepas tu, dua is actually orang yang macam Abang Manggis, kawan aku tu, Abang Manggis kartunis tu, dia join RoyalQ, aku settingkan dia beli coin, and then kita bagi dia setting dia macam mana, kan? Lepas tu dia biarkan dia punya robot tu akan bekerja. Robot tu hanya akan jual bila profit. Bila profit then dia akan beli balik. Bila profit dia akan beli balik. So dia simpan dia punya RoyalQ tu kat dalam phone, dia lupakan sekejap, dan seminggu sekali ke sebulan sekali ke boleh tengok. Tengok apa? Nak tengok biasalah. Orang kalau dah dapat duit ni, orang nak tengoknya. Mesti nak tengok kau punya revenue berapa kau dapat hari ni kan. Itu standard. Kan? Kat mana nak tengok revenue? Macam ni. Macam ni aku tengok hari-hari. Pagi tadi aku bangun, aku dah ada $11. Seronok aku ada $11 pagi tadi aku bangun. So aku adalah orang yang jenis nombor satu sebenarnya kan. Aku hari-hari aku tengok, aku trade. Hari-hari aku tengok, aku suka coin tu, aku beli. Itu sebenarnya. Kan. Inilah sebenarnya RoyalQ. Okey, aku nak jawab soalan lagi. Ada yang tadi tanya rates. So rates buy and sell, perbezaan. Actually kita boleh set. Okey, dia boleh set. RoyalQ ni kalau korang okey, aku tunjuk macam mana set dia. Actually sebelum korang beli coin, mari kita tengok apa yang berlaku. Okey, macam sekarang ni aku ada beberapa coins kat dalam ni. Aku ada Matic, SHIB, SOL, BNB dan BTC. Nampak tak? Okay. Alright. So, sekarang ni dia tengah merah Tengah merah. Sebab apa? Market tengah bearish. Market tengah bearish sekarang ni. Market tengah teruk. Market tengah menurun. Tak apa. Biarkan. Kita tak rugi lagi. Dia tengah ada floating loss. Kalau kita tengok kat sini dia tulis floating loss. Okay. Floating loss aku sekarang ni macam Matic ni minus 7%. Shiba ni minus 3% dan sebagainya kat bawah-bawah ni kan. So tengok, ni semua coin-coin yang aku beli lah. Ini semua tengah floating sahaja. Sebab tu aku cakap dia anti rugi. Sebab dia masih floating sebenarnya. Dia tak rugi lagi. Dia cuma floating loss. Okay. Right. Kita pergi kat SHIB ni. Ni coin yang aku suka ni kan. SHIB ni kan. Ni SHIB ni aku buat untuk trading. SHIB yang aku hold, yang aku simpan, actually aku letak kat Binance. Tak apa, kita cerita pasal SHIB yang aku buat trading ni dulu. Okay. Ini adalah function dia. Dia ada function cycle dengan function one shot. Lepas tu dia ada function liquidization. Ni function liquidization.
Financial liquidation ni, kalau kau nak rugi sekarang, kau tekan ni, kau letaklah 25% ke, 35%, 75% ke, 100% ke kau nak jual, kau confirm dia akan jual at loss. Inilah baru rugi. Tapi siapa yang buat ni? Bukan robot yang buat. Engkau sendiri yang buat kalau kau nak rugi. So, kalau kau tak nak rugi, kau biar robot tu kerja. Kau dah bayar $100 setahun, buat apa kau nak sibuk-sibuk? Biarlah robot tu buat kerja. So, kalau kau tekan liquidation dan kau confirm liquidation ni, dia akan jual at loss lah. Okay? And kau juga boleh jual at profit. Kalau benda ni tengah biru ataupun benda ni tengah on positif, kau boleh jual at profit. Okay. Lepas tu dia ada replenishment. Okay, replenishment ni apa replenishment ni? Replenishment ni very simple. Replenishment ni adalah kalau kau nak tambah modal. Okay, macam contoh kau dapat news ataupun kau dapat berita daripada WhatsApp group Kadok. Pam Shiba Inu, letak lagi duit Shiba Inu sebab Shiba Inu nak meroket hari ni. Contoh kau dapat kan, contoh pro trader bagi orang kata apa, bagi tips lah kan. So kau masukkan je lah. Masukkan as simple as kau masukkan amount berapa yang kau nak. Contoh kau nak pump lagi 1,000. Nampak tak? Bila kau pump lagi 1,000, dia punya profit tu nampak dia berkurang. Dia makin berkurang. Ni feature baru. Sebelum ni tak ada macam ni. Feature ni bagus. Aku suka gila. Okay, contoh. Tengok aku tak letak apa-apa. Dia minus 3.56. Okay. Bila aku masukkan, aku dah okay, kita dapat berita yang hari ni kita pump Shiba Inu. Okay, kita pump Shiba Inu. Contoh, kita masukkan $1,000 kalau Shiba Inu. Modal kena ada. Okay, modal ada. Okay, kau masuk $1,000. Kau dah masuk $1,000, dia akan minus. Nampak? Minus 0.13. Dan bila dia minus 0.13, kau punya bila dia minus 0.13 ni, maknanya dia nak ke warna biru ataupun nak ke floating profit tu lagi cepat. Itu function dia, function replenish. Okay, function replenish. Dan juga function replenish ni juga, aku nak ajar sikit korang, bagi tips untuk hari ni. Okay, dan juga function replenish ni juga, ramai orang yang message aku, ramai yang ramai yang text aku kat dalam WhatsApp group, minus 8%, minus 7%, merah, ada yang setengah tu sampai minus 24%, 25%. And buat macam ni, senang je. Okay, tapi nak buat macam ni kena ada modal Okay, tak ada modal susah nak buat. Okay, tak boleh buat, senang cerita. Kena ada modal. Okay, contoh kita pergi kat Shiba ni. Okay, pergi tekan replenish. Okay, then senang je. Kau kurangkan sahaja. Sebab tu aku cakap kena ada modal. Kurangkan dia punya peratus negatif tu. Okay, kurangkan dia punya floating loss tu sendiri. Okay, contoh. Kau nak kurangkan kepada mana? Tengok, perasan tak sini? Okay, alamak. Okay, perasan tak? Bila aku masuk 100, dia jadi minus 22, minus 1%. Okay, cuba aku masukkan 1,000. Dia jadi minus 0.13. Bila dia minus 0.13, maknanya cepatlah sikit dia profit. Kan? Okay, dan juga kalau kata korang nak kurangkan yang tu, nak kurangkan loss, tapi kena ada modal, standby modal. Okay, nak kurangkan loss, bila dia dah berkurang, peratus ni dah berkurang, dan korang confirm kat sini, lepas tu bila dia hit aja 0.00 ataupun 0, bila dia hit biru saja, sebab dia akan cepat dah biru. Lepas kau masukkan replenish ni, dia akan cepat jadi biru. Lepas tu bila biru saja, cepat-cepat jual. Kan dah selamat modal kau dan juga kau dah dapat balik duit dalam bentuk USDT dalam Binance wallet kau. Betul tak? Itulah cara dia macam mana nak mengurangkan ataupun nak close kau punya coin yang banyak-banyak tu. Because tengah orang dia masuk, dia tak ada ilmu, dia masuk, dia tak belajar, dia tak faham, dia pergi beli semua coin. Lepas tu dah beli semua coin kau, lepas tu semua merah. Kan? Macam mana nak kurangkan kemerahan tu? Sebenarnya nak dapat balik kau punya modal tu. Sebab modal kau sekarang ni dekat dalam coin-coin ni. Okay? Apa yang kau kena buat kalau kau tak nak rugi, kan?
Kalau market tengah bearish macam sekarang, kalau kau tak nak rugi, kau replenish and then kau tutup coin-coin yang ada. Kau jangan buka banyak-banyak coin. Kau buka 1-2 coin yang kuat aja. Itulah cara dia kau nak kurangkan peratus dekat floating loss tu tadi. Okay? Right. Dan last aku nak cakap pasal benda ni, function replenish ni dah, function stop margin call ni apa. Okay, stop margin call ni apa. Okay, ni function baru. Terus terang aku cakap, macam aku cakap tadi, kalau benda ni aku tak tahu. And aku belum tahu lagi pasal function ni. Aku tengah tunggu apakah function stop margin call ni. Okay, sebab dia baru je 2 hari, baru semalam dia release. Ataupun kalau iOS, siapa yang pakai iPhone, hari ni dah release update. Pergi check korang punya App Store, korang buat update untuk korang punya Royal Q. Ada update terbaru dan korang akan dapat interface macam ni. Okay. Function cycle apa? Senang. Cycle beli, jual sampai Pak Jamil mampus. Itu cerita dia, cycle ni. Beli, jual, profit, beli. Jual, profit, beli. Itulah cycle tu apa. One stop tu apa? One stop, beli, jual, profit, stop. Itu function cycle. Okay. Rate dia tadi. Banyak ni aku nak cerita ni. Right. Rate tu tadi. Okay. Rate ni tadi, actually korang nak take profit rate and take profit ratio, dia terpulang pada kau. Korang nak tukar. Macam aku tukar 1.5 untuk Shiba ni. Bila dia hit 1.5 ke atas, dia akan trigger untuk beli. Dia turun 0.1% ke bawah sikit, dia akan jual. Faham tak? Okay. Take profit ni apa? Lagi sekali aku cakap, bila coin kau akan naik 1.5% ke atas, dia akan trigger untuk jual. Okay. Then bila dia turun sikit 0.1 daripada 1.5 ni tadi, katalah dia naik. Kenapa dia ni aku set kat 1.5. Actually kau boleh set ni, katalah aku set dekat 2% katalah ni. Contoh. Aku set 2%. Okay. Coin ni naik sampai 2% ke atas. Bila dia cecah 2% ke atas, dia akan trigger untuk jual. Dia belum jual lagi, dia akan trigger sahaja. Okay. Lepas tu, katalah dia naik 5%. Contoh, okay, dia naik 5%. Dia lebih daripada 2%. Dia sampai kat 2, dia akan trigger. Sampai ke 5, okay, sampai ke 5%. Okay, sampai kat 5%, dia maintain. Okay. Lepas tu dia turun daripada 5% tu, dia turun 0.1%, dia akan jual. Maknanya, kau dapat profit berapa? Okay, kau dapat profit 4.99%. Itulah cerita dia. Alright, itu adalah trade setting. Okay, benda ni sebenarnya kau boleh tukar dan ni. Okay, aku harap aku dapat jawab soalan rate buy and sell tu, perbezaan tu. Actually kau boleh set rate dia punya buy and sell tu. Itu terpulang kepada kau. Berapa kau nak take profit? Kalau kau nak letak macam semalam, terus terang semalam aku letak kat BNB aku letak 10%. Aku nak try. Kalau korang yang ada kat dalam WhatsApp group tu, korang perasan aku letak dekat 10% BNB dan juga Shiba Inu dan sebagainya. Okay. Right, aku nak jawab soalan lagi ni. Forex cepat kaya, no comment. Aku tak nak komen pasal Forex. Sebab aku tak tahu, aku tak no comment. Sebab ada kawan-kawan aku yang buat Forex. And aku tak nak no comment. Okay. Kalau negatif rugi, positif baru boleh profit. Kalau negatif rugi, positif baru boleh profit. Betul. Dia basically, kalau guna robot Royal Q ni, dia tak rugi lagi. Kalau nampak tak sekarang ni? Nampak sekarang dekat screen. Okay. Kita pergi kat Shiba Inu ni. Nampak Shiba Inu ni? Okay. Dia floating loss saja kalau korang baca betul-betul. Kan? Dia ada cuma floating loss sahaja. Okay. Sebab kripto ni, dia turun naik, dia cepat. So korang actually dia belum jual lagi, dia belum rugi lagi. Modal korang masih hold coin
Shiba ni, macam aku tengah hold ni, dia masih lagi korang masih hold coin Shiba ni. Dia bila dia dah biru, dia akan jual. Biru tu maknanya dia tengah floating profit. Okay? Macam aku cakap tadi, bila dia hit 1.1% ataupun 5% ke 2% tadi, okay, yang korang set tu, and turun 0.1%, baru dia jual. And korang akan dapat profit. Sebab tu aku cakap dia anti rugi, dia takkan rugi. Sebab bila korang main pakai Royal Q ni, tak akan rugi. Terpulang kepada korang lah. Tapi dia akan hold duit, hold korang punya asset sahaja. Okay, dan korang tak payahlah tunggu macam korang dah set korang nak berapa peratus yang korang nak untung contoh Aku boleh set kalau katalah aku nak hold, contoh sekarang ni, katalah aku nak hold Shiba ni, aku nak make a profit of 10%. Aku letak 10% kat sini. Bila dia reach take profit ratio 10%, baru dia jual. Dan kau untunglah 10% daripada situ. Kalau kau nak letak 1000% pun boleh, 10,000% pun boleh. Kan? Actually berapa banyak yang kau nak letak, percentage yang kau nak ambil, untung yang kau nak ambil, okay, bila coin ni mencecah kepada untung percentage yang kau dah set, kau boleh ambil je kau punya profit tu. Basically, then kenapa guna Royal Q? Sebab kau dah tak payah tengok dah. Benda tu kau dah set dan kau dah buat automatic. So maknanya kau dah tak payah tengok lagi dah. And kau boleh just kadar, orang kata apa? Kau boleh just duduk diam-diam buat benda lain. And dah tak payah fikir pasal benda ni semua. And alright. Aku nak jawab soalan lagi. Dosa banyak ni. Betul, dosa aku memang banyak sekarang ni. Dosa yang merah-merah ni. Belum tertebus lagi dosaku. Okay. Alright. Tapi semalam dah profit, semalam dah untung. Kau ada? Okay, kalau negatif rugi, aku dah jawab dah soalan ni. Alright, Bro Kadok main auto rates macam mana bro? Bro Kadok main auto rates ke macam mana bro? Okay, yes, memang. Bro Kadok pun dia main auto rates juga. Dia pakai robot Royal Q dia juga kan. Kadok adalah dalam tim kita orang semua ni dalam tim Kadok. Aku memanggil dan ramai lagi actually dalam tim Kadok, yang kita sekarang ni memang semua pakai Royal Q ni. Kita trade crypto menggunakan Royal Q ni. Kan? So kalau korang nak register Royal Q, ada description kat bawah tu. Okay, dan aku dah sediakan step by step macam mana nak register Royal Q. Okay. Step yang pertama, daftar Royal Q. Pastikan korang daftar Royal Q menggunakan link aku kalau korang nak join team Kadok. Okay. Kalau korang nak join team Kadok, korang pastikan korang guna team daftar pakai link aku. Sebab dalam team kita orang, yang aku suka sekali dalam team kita orang, kita ada support system. Kita ada support group yang sangat-sangat kuat. Kepada siapa yang newbie ataupun yang tak pernah trading sekalipun ada dalam group kita, and kita ajar macam mana nak trading. And ada budak semalam, ada satu kalau korang tengok live aku sebelum ni, ada satu brother ni nama dia Amar. Amar tu dia zero, dia tak pernah trade sebelum ni. Cryptocurrency pun tak reti apa benda. And tak tahu apa gitu cryptocurrency. Dia ada basic knowledge sahaja. And then dia join Royal Q, dia dah bayar $100, dia activatekan robot ni, and sekarang ni dia tengah trade. And apa yang kita buat, kita guide dia macam mana nak trade. Sebab kat dalam grup kita, dalam grup WhatsApp kita, dalam grup Kadok ni sekarang, kita ada pro trader yang bersama-sama dengan kita. Kita ada pro trader yang bersama-sama dengan kita yang dah berpuluh tahun trading, berpuluh tahun trading sendiri. Dia dah trading saham, dia dah trading forex, dia dah sekarang dia trading crypto. And so ada ramai pro trader kat dalam tu, okay, dalam grup kita orang, and kita orang sama-sama guide satu grup. Kita jana pendapatan melalui Royal Q bersama-sama dan kita trade sama-sama. So korang tak payah risau tu semua. Itu the beauty of actually join Royal Q dengan team Kadok Clan. Alright. Okay. Last, kalau ada last soalan. Ada soalan yang terakhir sebelum aku mengakhiri live ni, dan insyaAllah
kita cuba buat live ni sehari-hari kalau aku free, tapi kita buat petang-petang lah sebab siang, pagi, malam, pagi aku kerja. Okay, so aku try buat live ni petang-petang and then korang boleh tengok sendiri. Kalau korang nak join Royal Q, bawah Team Kadok, pastikan korang ambil link aku. Pastikan korang register menggunakan link kat bawah. Dekat dalam description ada link. And okay, first step, join Royal Q, daftar Royal Q dulu. Daftar Royal Q dulu. Because nak join Royal Q, tak ada link, korang tak boleh berdaftar. Okay, tak ada link, tak ada boleh berdaftar. Okay, next is actually korang kena ada Binance. Okay, next korang kena ada Binance. Okay, then Binance tu apa? Binance tu kena cari sendirilah, Google sendiri apa itu Binance. Then lepas tu, apa lagi? Next is korang kena, lepas tu korang kena ikut step-step yang ada. Ada step yang kita sediakan dekat bawah tu, dekat description kat bawah tu. Alright, then korang boleh start buat trading menggunakan Royal Q dan jana income hari-hari dengan Royal Q. Okay, aku rasa sampai kat sini dulu kan. Sampai kat sini dulu, aku pun dah tak ada apa nak sembang dan korang pun dah tak ada apa yang korang nak komen. Okay, alright. So, kalau tak ada apa, terima kasih banyak kerana menonton live aku. Terima kasih kepada Kadok dan juga terima kasih kepada aku walaupun aku tak dapat nak join grup ni. Alright. So, kita jumpa lagi insya-Allah esok. Kalau ada apa-apa, just boleh PM aku ataupun boleh hantar kat komen. InsyaAllah kalau aku boleh jawab, aku jawab. Dan selamat datang kepada dunia kripto, kepada yang baru masuk, kepada yang baru join Royal Q, yang tak pernah tahu apa itu kripto, selamat datang ke dunia kripto dan samalah kita menjana pendapatan. Itu yang paling penting sebab sekarang ni tengah PKP pun ramai orang yang susah. And kita cuma nak bantu dan nak membantu korang nak macam mana nak menjana income dengan Royal Q. Okay, aku dah tak nak cakap banyak. Itu saja daripada aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.